إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آل الكرام شؤون الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى قدس الله سره الباب الأول في بيان عجائب القلب. Situ. Bab yang pertama pada menyatakan segala ajaib yang di dalam hati, dalam batin hati manusia ni, berbagai ajaib, satu benda yang kecil tapi alam di luas. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghatan iza saluhat saruhat jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Rawahul Bukhari fil kitabil iman wal Muslim fil musaqat. Ada ayat. Ada. Artinya perhatian, ala ketahui olehmu atau perhatian, bahwasanya dalam jasad anak Adam itu ada seketul ataupun sepotong daging. Apabila baik ia nasai baiklah sekalian badan, dan apabila binasa ia nasai binasalah sekalian badan. Ketahuilah olehmu itulah hati. Satu kejadian yang amat besar, ciptaan Allah Ta'ala yang maha seni, yang sangat hebat. Ia itulah dipanggil hakikatul insan, hakikat diri manusia. Hakikat diri manusia dialah. Bila dia baik, semua jadi baik. Bila dia rosak, semua jadi rosak. Maka oleh kerana itu menjadi kewajipan besar kepada kita membersihkan akan hati dia, membersihkan akan hakikat diri dia tadi. Bila dia baik, itulah bila dia beriman kepada Allah Ta'ala, dia taat kepada Allah Ta'ala, dia kenal akan Tuhannya, gerti dia merasakan perasaan-perasaan yang hebat dengan Allah Ta'ala, rasa cinta dia dengan Tuhan, rasa khauf dia dengan Allah Ta'ala, maka dia akan jadi baik. Semua anggota akan baik. Mata akan melihat benda baik, tangan akan mencapai benda baik, kaki berjalan tempat yang baik, mata, telinga mendengar semua mana perkara-perkara yang membawa keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun apabila berlaku sebaliknya, berlakulah sebaliknya. Bila hatinya tidak kenal akan Tuhannya, hatinya tidak beriman kepada penciptanya, maka dia hidup dalam keadaan yang sangat maknanya bahaya. Bahkan akan disifatkan oleh Allah Ta'ala sebagai satu sifat yang mengerikan kita, iaitulah sampai ke taraf yang disebut sebagai haiwan, dan na'udzubillah. Jasadnya saja berupa makhluk bernama insan, tapi hatinya sudah jadi hati kehaiwanan. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Sesungguhnya kami akan masukkan ke dalam neraka Jahannam itu mereka yang mempunyai hati tapi tidak memikirkan, dia tak kenal Tuhan dia. Mempunyai penglihatan tapi tidak melihat kebesaran Allah Ta'ala. Mempunyai pendengaran, tidak mendengar akan ayat-ayat pesanan Allah Ta'ala. Maka ulaika kal an'am, bandingannya seperti an'am, binatang ternakan. Balahum adal, bahkan lebih sesat daripada itu. Jadi berpunca daripada bila hati ada makrifat dengan Allah Ta'ala, maka martabat dia diangkat tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala qaddasallahu sirrah, faqad tabayyana bihadzal hadis anna al-asla huwa al-qalb wa huwa al-amirul muta' fil 'alamil jasad wal baqiyatur ra'iyatu. Maka sungguhnya telah nyata dengan hadis Rasulullah SAW, hadis yang sahih, bahawa asal kemuliaan manusia ialah hati. Dan itu seperti raja yang diangkat di dalam alam jasad. Jasad ibaratkan seperti rakyat. Sekalian anggota yang zahir, yang tinggal, yang lain daripada hati, seperti tenteranya yang mengikut akan dia. Jadi hati ibarat jeneral dia. Ya. Kalau kita lihat seharian begitulah. Memandang siapa arah dia. Pandanglah dia tu, pandang, kita pun pandang. Dia kata janganlah, dia pun tak tengok. Duduk, dia kata duduk. Jalan, dia jalan. Semua arahan daripada dalam. Bisikan dalam, dia akan tolak. Pergi, kita pergi. Dia kata jalan, jalan. Dia kata jangan, jangan. Dia kata buat, kita buat. Semua daripada dalam. Jadi bila dia baik, maka semuanya akan bertindak baik. Dan begitulah sebaliknya. Dan ketahui ademu, wahai saudaraku, yang menjalani akan tariqah, mana jalan yang menyampaikan kepada makrifat akan Allah Ta'ala. Makrifat dalam kitab ini dan kitab ke atas dipanggil makrifat yang khassah. Ada pun makrifat yang kita belajar dalam ilmu usuluddin, juzuk yang pertama. Ni ada 4 juzuk kan. Juzuk yang pertama tu dipanggil makrifat ammah. Makrifat ammah dengan dalil wal burhan. Kita mengenal Tuhan dengan dalil, dan hujah-hujah yang diambil daripada Quran dan hadis-hadis sahih daripada Nabi SAW, dipanggil hujjatun naqliyah. Adapun satu lagi dipanggil hujjah akli. Hujjah akliyah. Maka dia menjurus ke atas pembezaan. Dia pergi kepada mengenal etikat secara mentamyiz, membezakan mana dia pencipta, mana dia yang dicipta, mana khalik, mana makhluk. Sehingga kita dapat membezakan antara qadim dan muhdas, antara makhluk, Allah Ta'ala dan makhluk. Dan kita beretikat sebagaimana yang disuruh oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Setakat tu. Adapun makrifat yang dikendaki di sini di atas, dia naik sikit. Setelah dimengenal dengan dalil, diangkat kepada mengenal dengan zauq, wijdan, syuhud dan ayan. Mengenal Tuhan dengan rasa hati. Innallaha sami'un basir. Allah sami' mendengar, basir dia melihat. Jadi kita etikat peringkat awam, macam mana juzuk yang pertama kita membahas apa itu as-sam'u, sifat pendengaran Tuhan yang qadimah, yang sedia kala, yang mendengar segala-gala maujudat, bertakluk di segala maujudat, benda yang ada, sama ada qadim ataupun benda yang baru. Setakat tu. Ada pun makrifat yang sini naik, bukan sekadar kita mengetahui dan mengetikat menjadikan pegangan akidah kita bahawa Tuhan bersifat dengan melihat, tetapi sini pergi jauh lagi. Dia pergi ke atas bahawa dia sedar yang dia dilihat oleh Allah Ta'ala. Ini satu benda yang besar. Dia berjalan di mana saja. Dia duduk, di darat, di laut, di pejabat, di rumah, mana-mana saja. Dia sedar akan dia sedang dilihat, pandang oleh Allah Ta'ala. Yang ini akan membina satu lagi kekuatan hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manusia tidak akan buat benda yang tak elok selagi dia terasa dia dilihat oleh Allah Ta'ala. Dia buat benda tak baik bermakna hati dia sudah mula terlupa yang dia sedang ditilik pandang oleh Allah Ta'ala. Kekalnya keadaan kita merasakan kita dilihat, itu dipanggil iman yang afdal. Sabda Rasulullah SAW, afdalul iman an ta'lamallah haitsuma kuntah. Iman yang paling afdal, kamu sedar akan Allah di mana saja kamu berada. Ini perlu kepada bantuan zikrullah, kena banyak zikir. Ingat kepada Ta'ala, banyak sebut dan banyak ingat, insya-Allah dia akan menuju ke arah itu. Itu dipanggil tarekat, mana jalan yang menyampaikan kepada makrifat akan Allah Ta'ala yang sebenar-benar makrifat. Itu dia kata makrifat yang khassah, pengenalan yang sebenar-benar pengenalan. Bukan sekadar ia tahu, tetapi ia merasakan. Tiap-tiap yang merasa dia mesti tahu, dan tiap-tiap yang tahu tak semesti dia rasa. Dia tahu tapi dia belum rasa lagi. Satu jenis makanan yang sedap, satu jenis minuman yang sedap, ataupun sebagainya, dia tahu saja tapi dia belum rasa. Tapi kalau dia rasa,
Confirm dia telah tahu. Bila dia merasa, dia akan tahu. Tapi kalau dia tahu, tak semesti dia rasa. Ya. Dia tahu Tuhan melihat, kadang-kadang dia tak terasa Tuhan lihat. Yang dia rasa orang lihat dia. Itu masalah. Apa dia nak buat, dia tengok orang. Apa orang kata, apa orang kata. Dia tak kata apa Allah Ta'ala kata. Ini masalah dia, tuan-tuan. Ya. Dan ketahui alimu, hai saudaraku, yang menjalani akan tariqah yang menyampaikan kepada makrifat akan Allah Ta'ala dengan sebenar-benar makrifat. Ini merupakan satu nikmat yang paling besar, tuan-tuan. Nikmat yang paling besar dalam dunia telah dikaji oleh arifin. Golongan arif billah berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih daripada Nabi SAW. Nikmat yang paling besar sekali ialah bila terbuka pengenalan dia dengan Allah Ta'ala. An-na'im wa in tanawwa'at mazahiruhu innama liqtirabi wa syuhudi. Al-azab wa in tanawwa'at mazahiruhu innama liwujudul hijab. Fasababul azab wujudul hijab wa itmamun na'im bin nazar ila wajhil karim. Itu kata Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikam dia. An-na'im wa in tanawwa'at mazahiruhu. Nikmat walaupun berbagai-bagai nikmat. Nikmat makan, nikmat minum, nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat jalan, ya, nikmat duduk, macam-macam, tuan-tuan, ya. Sehingga Quran kata tak boleh nak kira. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Kalau kamu nak kira nikmat Tuhan, tak ada muka manusia boleh kira. Terlampau banyak. Daripada ujung rambut kita sampai ujung kaki pun tak boleh nak kira. Ya, itu nikmat. Tapi sebenar-benar nikmat apa dia? Nikmat yang paling besar sekali ialah bila dibukakan kamu dengan Allah Ta'ala. Bila hati kamu terbuka, muka syafah dalam ban hati kamu kekal dengan Allah. Atau nikmat yang paling besar bila terbuka, ini dipanggil kasyaf al-ma'nawi. Satu dipanggil kasyaf al-suri. Terbuka, dia boleh tenungan dengan tenungan nur di batin dia akan berbagai-bagai pandangan dalam alam gaib. Sehingga hati orang pun dia boleh tahu itu kecil. Yang paling besar terbuka dia dengan Allah Ta'ala. Ya, sentiasa dia berlazat dengan Tuhannya. Sentiasa dia bernikmat, ya, dengan musyahadah dan muraqabah akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nikmat yang paling besar sekali. Wa itmamun na'im bin nazar ila wajhil karim. Ya. Begitu juga azab, wa in tanawwa'at mazahiruhu. Sungguhnya azab ni macam-macam jenis penderitaan itu, masalah itu, ya, problem tu macam-macam, 1001 macam masalah. Itu semua kecil. Ya, sebenar-benar masalah apa? Ialah wujudul hijab, bila hati kamu terdinding dengan Allah Ta'ala. Tuhan tutup je hati dia, habis, na'udzubillah. Itu bala yang paling besar bila hati manusia tidak dapat menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sini akan bincang tajuk dan perjalanan macam mana menuju untuk terbukanya, ya, pandangan dalaman kita ke hadirat Allah Ta'ala oleh orang yang pakar dalam bidang. Itulah Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali qaddasallahu sirrah. Minal arifin kutubul aqtab wali kutub sa'an. Dia orang tulis kitab ni bukan ditulis saja-saja, tapi ditulis ialah pengalaman yang telah dilalui oleh beliau. Itulah jalan makrifat yang sebenar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan dengan nas Quran dan hadis-hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab ni hadis sahih dan bawa datang ke hadis dhaif. Tapi jenis Wahabiyah ni mata dia sebutir sebelah. Dia tengok, dia kata dalam kitab Ihya banyak hadis dhaif. Imam Ghazali punya style, tuan-tuan akan tengok. Mana-mana ulama pun macam kitab Imam Nawawi, hadis Riyadhus Salihin, kita tengok. Walaupun dikumpulkan hadis sahih,
Tapi sebagai ta'adduban, beradab dengan Allah Ta'ala, dia akan datangkan nas Quran dahulu. Ya, nas Quran. Kemudian hadis sahih. Dalam kitab ni. Kemudian barulah ditaksir, dia membanyakkan hujah, menyokong, dia bawa hadis-hadis dhaif dalam fadailul amal. Itu tak ada masalah. Ya. Yang tak bersedat dia pandang hadis dhaif, hadis sahih dia tak tengok. Ayat lagi atas ayat Quran, semua kepala bab didatangkan dengan apa? Nas-nas Quran dan hadis-hadis sahih. Itu kaedah hadis itu. Bahawasanya ahli sufi, orang yang paling tinggi dalam perjalanan dia ialah ahli sufi. Ada orang yang sudah bersih jalanan dalaman dia. Ahli sufi ialah dia mengamalkan 3, aqwal wa af'al wa ahwal. Ya, dia mengamalkan aqwal, mana perkataan-perkataan Rasulullah, hadis-hadis Nabi SAW. Yang kedua, wa af'al, perbuatan-perbuatan Rasulullah SAW diikut. Dan ketiga, ahwal, kerohanian Rasulullah SAW. Ini tinggi. Kalau ulama zahir, dia mengamalkan 2. Banyak dia panggil aqwal wal af'al saja. Ahwal mereka kurang. Ya, perkembangan dalaman Rasulullah itu kurang. Dan bahawasanya adalah ahli sufi memisalkan mereka itu akan hati seperti raja. Dan memisalkan mereka akan badan manusia seperti negeri. Ya, tempat kerajaan. Jadi hati ini sebagai pemimpin dia. Raja dia, presiden dia, Perdana Menteri dia, ya, ataupun sultan dia. Dan memisalkan ia akan segala anggota yang zahir seperti tenteranya. Ya, mata, kaki, tangan, telinga, semua sekali lah. Dan murad dengan anggota yang zahir itu seperti mata, ya, hidung, telinga, lidah, tangan, perut, faraj, kaki. Maka jikalau baik hati itu, maka baik segala anggota yang zahirnya. Hati yang mengikut dan sedar dengan pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, Rasulullah kata, iza aratta an taf'ala amran fatadabbar akibatah. Iza aratta an taf'ala amran, apabila kamu nak melakukan satu tindakan, satu kerja buat, ya, satu urusan, apa kata pimpinan agung kita, iaitu Rasulullah SAW, fatadabbar akibatah. Maka hendaklah hati kamu memikirkan apa kesan ketika kamu menghadap Allah Ta'ala di akhirat besok. Siapa yang memikirkan? Qalbun, hati. Aku buat macam ni besok, selamat tak? Boleh jawab tak di mahkamah Qadi Rabbul Jalil di akhirat besok? Kalau boleh, Nabi kata, fa in kana khairan, kalau baik, pamdi teruskan. Wa in kana syarran, kalau tidak, pantahi, sila berhenti. Ini maknanya satu kalam hadis Nabi yang ringkas, padat, jamek, lengkap. Semua apa tindakan kita nak buat, kita fikir ni besok selamat, tidak di sana. Selamat, buat. Kalau tidak, berhenti. Siapa yang memikirkan? Hati manusia. Sebab tu hati ni besar. Bila dipikir, dia tengok baik, dapat keredaan Allah Ta'ala, dia pun buat. Tangan pun buat kebajikan. Ya, mata pun buat kebajikan mata. Melihat benda yang disuruh. Ya, meninggalkan benda dilarang. Begitu maknanya. Jadi cantik perjalanan hidup dia tadi. Dia gerak, tidur sehingga dia makan, dia minum, dia bekerja pun semua jadi ibadah kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Hati itu tak pandai set. Ya. Kita makan satu dulang, tak sama. Walaupun makanan semua sama, tapi yang mau makan tak sama. Ada makan kerana Allah, ada makan kerana sedap, kan? Ada makan kerana nafsu, macam-macam. Sama satu dulang tu makan. Tapi lain-lain. Sebab niat dia lain-lain. Sebab apa niat lain? Sebab hati masing itu tak sah. Hati yang mengenal Tuhan, dia makan cara lain. Ya. Hati yang tak mengenal, dia makan cara lain. Itu maknanya. Itulah hebat tu, kata ajaib. Hati dia cukup hebat. Ya, benda nampak kecil, tapi dia punya peranan cukup besar. Bahkan dia menjadi raja kepada seluruh anggota itu. Orang pun kalau cakap kata apa, kita nak tekel orang, tekel hati kata. Kan? Kontek dia, tawan hati dia. Bila hati dapat, lain dapatlah. Ya. Sebab Islam tak suruh kita paksa. La ikrah fid din. Kita paksa orang tangkap ni, masuk Islam. Tak masuk, saya tembak awak. Tak jadi. Dia masuk, lain cerita nanti. Sebab dalam dia tak menerima. Jadi akan datang lagi besar masalah. Sebab tu Islam agama yang cantik, tak perlu kita nak paksa. Bila orang gunakan hati yang betul, dia akan nampak keindahan, kehebatan, kecantikan dinullah, agama Allah Ta'ala.
Dan jikalau binasa hati itu, nasai binasalah segala badan atau anggota badan seluruhnya maknanya. Dan murad dikendaki dengan baik hati. Persoalan ni, apakah ta'rif yang dikatakan hati yang baik? Iaitulah mengerjakan taat yang batin dan menjauhkan maksiat yang batin. Maknanya dia mengerjakan segala taat yang dalaman dan begitu juga menjauhkan maksiat yang dalaman, dan murad dengan baik anggota yang zahir, mengerjakan taat yang zahir dan menjauhkan maksiat yang zahir. Sini ditakdimkan maknanya atas wajah tashrif. Dia cerita maknanya mengerjakan taat yang batin. Kemudian baru dia bawa mengerjakan taat yang zahir. Bermakna yang atas, yang besar sekali yang batin, dalam. Sebab zarratun min amalil batin khairun min amsali min amali jawarih. Satu zarah saja amalan batin, dia lebih besar daripada segunung-gunung amalan zahir yang tidak ada batin. Ya, contoh zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila tamat satu peperangan, seorang sahabat tunjuk kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, "Hadza syahid wa hadza syahid." Ya Rasulullah, ini dah syahid. Yang ni dah syahid Rasulullah. Rasulullah kata apa? Kalla, tidak. Qad ra'aituhum fin nar fi burdatin ghallaha aw aba'ah. Aku telah diberi lihat oleh Ta'ala tempat di dalam neraka dengan sebab apa? Aba'ah, dia nakkan pakaian besar baju tu. Maknanya apa? Dia berperang tadi tujuan dia tak dapat ghanimah, bukan li'la kalimatillah. Bukan untuk meninggikan kalimat Allah. Di mana wasak dia? Dalam. Ya, dalam dia wasak dia. Padahal zaman tu Rasulullah ada. Dalam pimpinan Rasulullah, Rasulullah masih ada, dia boleh terpusing. Zaman kita Rasulullah tak ada. Sahabat dah tak ada. Tabi'in dah tak ada. Kita tinggal ujung-ujung ni tuan-tuan. Kalau tak betul-betul, bahaya. Ya, sebab tu Rasulullah dah berikan kita satu pegangan besar. Taraktu fikum amrain lan tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnat rasul. Aku tinggalkan kamu dua peninggalan. Selama kamu berpegang dengan kedua ni, kamu tidak akan sesat. Iaitulah Al-Quran dan sunnah. Maka dalam Quran tu lengkap semua dia. Perbahasan zahirnya ada, perbahasan batinnya ada, perbahasan semua dia dalam. Ya. Dan murad dengan taat yang batin itu ialah segala sifat yang kepujian dan perangai yang baik. Misal seperti ikhlas dalam segala ibadah. Persoalan ni macam mana kita nak bentuk? Macam mana kita nak hasilkan keikhlasan tu dalam hati? Apa benda-benda yang boleh membantu keikhlasan? Apa benda-benda yang boleh merosakkan keikhlasan? Ini panjang perbahasan ni. Sebut mudah sepatah aja. Al-ikhlas merupakan ruhul ibadah, ruh ibadat. Kalau tidak ada ikhlas, ibarat jasad yang tidak ada ruh. Kalau binatang dah tak hidup, orang panggil apa? Bangkai. Kalau orang bagi kita, lagi kita marah kan. Ya, bangkai dia bagi kita. Misalan ni lah. Dia nak persembahkan dengan Allah Ta'ala. Ya, mesti benda yang terbaik baru Tuhan terima. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Dia cantik, dia suka benda yang cantik, yang bersih. Satu. Ini semua akan dibahas di belakang lah, contoh dia. Dan seperti zuhdin. Zuhud itu satu sifat, ya. Adapun orang yang bersifat dengan zuhud dia panggil zahid. Apa beza zahid dengan zuhud? Zuhud sifat. Tiap-tiap orang yang bersifat dengan zuhud itu dipanggil zahid. Maka zuhud ni panjang perbahasan dia. Ada zuhud yang wajib, ada zuhud yang sunat. Zuhud yang wajib kita meninggalkan segala maharim, benda-benda yang ditegah oleh Allah Ta'ala. Itu semua wajib. Menerima arahan itu dan melaksanakan dia. Ya, ada zuhud yang sunat, mana meninggalkan yang berlebihan. Tujuan ni untuk memudahkan dia berjalan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat zuhud ni tinggi tuan ni. Dan hikam kata maqalla amalun baraza min qalbin zahidin wala kasra amalun baraza min qalbin raghibin. Maqalla amal, tidak sedikit amal yang keluar daripada batin hati yang betul-betul zuhud, suci dia dengan Taala. Ya, tak sama dengan orang yang raghib, yang tak ada zuhud tuan-tuan. Ya. Yang ni sembahyang 2 rakaat tapi hati dia bulat dengan Ta'ala. Yang ni sembahyang 100 rakaat tapi hati dia tempat lain begini. Tak sama. Ya. Bahkan syarat untuk mendapat satu ilmu istimewa dia panggil. Ilmu bukan iktisabi tapi dia panggil ilmu wahbiyah. Wahbi, bukan wahabi. Bukan silap dengar wahbi pula itu. Ya, dia panggil ilmu, ayat itulah dia panggil laduniyah. Syarat dia, di antara syarat dia ialah zuhud juga. Ya. Dalam hadis Nabi sebut man zahada,
Ya, fid dunya allamahullahu bila ta'allum wa hadahu bila hidayatin. Man zahada fid dunya, siapa yang zuhud dengan dunia, allamahullahu bila ta'allumin. Tuhan ajar tanpa dia belajar, direct terus. Dia panggil ilmu secara ladunia, campakkan fuyudat dalam batin hati dia. Wa allamu bila ta'allumin. Wa hadahu bila hidayatin, dan dia dapat hidayat terus daripada Allah tanpa ada wasitah yang lain. Ya, tak ada orang berhidayat ke dia, terus dapat. Ini semua dipanggil ilham rabbani. Maka dia sudah masuk darajat sekurang-kurangnya dia duduk nafsu mulhamah dipanggil. Ya, fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Itu mana nafsu mulhamah, kemudian naik satu peringkat mutmain dan seterusnya. Semua akan dibahas di belakang dia. Yakni tiada sangat gemar kepada dunia. Ya, sebab kita dalam dunia ni tuan-tuan, dia ada dua perkara. Satu dipanggil matlamat, satu lagi dipanggil keperluan. Silap letak bahaya. Ya, matlamat kita ialah Allah Taala. Cita-cita kita dalam hidup ialah Allah Taala. Dalil wa anna ila rabbikal muntaha. Kepada Tuhan kamulah kemuncak segala-galanya. Itu matlamat hidup. Ya, matlamat hidup kita ialah Allah Taala. Apa makna Allah Taala? Taat kepada dia, patuh perintah dia. Sebab itulah dasar kita dicempak ke dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ada pun lagi satu keperluan. Kita perlu makan, kita bukan malaikat. Makan, minum, keperluan itu keperluan. Mana tinggi martabat keperluan dengan matlamat, matlamat lebih besar. Matlamat itu adalah asas tujuan kita dicempak ke dunia. Matlamat lebih besar. Jangan kita meraihkan keperluan menggadaikan matlamat. Atau kita tukar keperluan jadi matlamat. Ini gosaan. Ya, makan minum keperluan, tapi dia jadikan matlamat. Saya dapat makan minum sudah lah, dia kata. Kacau je. Ya, apa sekadar makan minum, yang lain pun boleh makan minum. Makan minum bukan matlamat, tapi dia keperluan. Keperluan dia lain, matlamat dia lain. Ya. Iaitu sangat gemar kepada dunia. Sifat gemar ni dia panggil apa? Minat, seronok, sedap. Itu makna gemar. Maka benda ni mahal. Cinta, kasih, seronok, ya, ini sifat hati yang mahal. Maka hendaklah diberikan kepada yang maha kuasa. Kita berikan tempat dia kepada Allah Ta'ala. Kasih, cinta, letak kat dia. Tapi benda mahal ni kalau kita silap letak dekat dunia, habis. Benda mahal kita letak tempat yang sebaliknya. Ya. Benda mahal, barang emas letak tempat dia lah. Ya, dalam kedai, dalam peti dia ada siap jaga benda mahal. Jangan kita letak tepi jalan. Ya. Satu, sebab gemar ni, bila seorang gemar je, dia ada tarikan kan. Ya, tarikan. Dia gemar je, hati dia akan tertarik. Maka bila banyak persen hati kita ditarik ke arah dunia, maka dah tinggal berapa persen untuk Allah Ta'ala. Itu masalah. Kasih pada dunia dah separuh. Wang ringgit separuh. Pangkat jawatan separuh. Sana separuh. Dah tinggal kat Tuhan 10% dia. Dah 10% mentol dah malap kan. Kalau power mentol tu dah malap, itu mentol tidur dia panggil. Kalau kita ambil mentol tidur, letak dekat apa? Kita atau motor kita jalan. Jawab dia tak jauh, berdentu punya jalan. Ya, kita nak berjalan jauh, jangan pakai mentol tidur. Kita kena pakai spotlight. Biar terang, sedap bawa kereta kan. Kenderaan kita nak bawa biar terang, baru sedap jalan. Itulah mentol dalam kita ni. Ya, biar dia terang. Ya, maka terang dia apa tu? Di antara dia mahabbah, kasih, gemar. Maka berikan kepada Ta'ala. Ya, cinta, seronok. Sebab tu waqad awhallahu ila Daud alaihi salam, ya Daud qul li siddiqin bi falyafrahu wa bi zikri falyatanamu. Allah tujukan pada Nabi Daud, hey Daud, sila sampaikan pesanan kepada orang yang siddiq hati dia dengan Ta'ala. Apa dia? Bi falyafrahu, dengan aku hendaklah kamu seronok, gembira, Allah Ta'ala kata. Masalah kita seronok, sedap dengan benda lain dah dapat tuan-tuan ya. Makan minum dah macam-macam kita makan minum. Macam-macam. Dengan Tuhan dah dapat seronok tidak? Ini masalah ni. Ya. Kita angkat dia takbir semayang, Allahu Akbar, hilang lain. Terus berseronok dengan dia. Dapat?
Kita angkat di takbir, Allahu Akbar, mi'raj hati kita ke hadrat Ta'ala. 40 tahun dah semayang tuan-tuan 50 tahun dah semayang. Kiblat rohani kita betul atau tidak? Ini orang sebut ahli kiblat kan. Banyak projek dapat masjid, 70,000 aja. Itu kiblat zahir. Lebih penting kiblat batin. Kiblat zahir bila kita semayang, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadap. Itu kiblat zahir. Kiblat batin, fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Di mana saja kamu berhadap, di sana ada wajah Allah. Apa makna wajah Allah? Ai syai'un yadullu ala wujudi. Semua benda ni menunjuk kepada keberadaan dan kehebatan Allah Taala. Begitu angkat takbir, dapat tak benda ni tuan? Ini masalah dia. Ya. Barulah semayang kita akan sampai makna innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahawa dia ada kualiti tuan. Ya. Sahabat-sahabat, masya-Allah. Satu sahabat dia terkena panah di kaki, nak cabut tak boleh, sakit tuan. Dia kata nantilah aku semayang kau cabut. Dia angkat dia takbir, orang sentap tak berasa tuan. Anak panah tu. Kita kena tar dengan nyamuk terangkat tuan. Nyamuk injit dah terangkat. Itu maknanya rasa hati kita ni kurang kuat. Dia kalau rasa hati terlampau kuat dengan Allah Ta'ala, dihilang yang lain kan. Ya. Semua akan dibahas belakang kan. Tuan-tuan kalau suruh panjat pokok nibung, tuan-tuan boleh panjat ni. Duri tak tahan. Tapi bila tuan-tuan boleh panjat? Bila bersembun dengan gimau tuan. Kita jalan dalam hutan, tiba-tiba terserempak gimau, dah tenung tu macam ni, pokok lain tak ada, pokok nibung je ada. Pokok nibung ni panjat tuan. 10 kaki ke atas tu. Hilang sakit duri ni bau dengan sebab apa? Dia telan perasaan takut dengan harimau tadi. Faham ni? Perasaan takut dengan harimau tu, dia padamkan rasa tu. Bila dia rasa sakit, bila harimau dah lari. Baru dia mengerang, aduh sakit. Sebab apa? Itulah kataan. Zauq rasa kita dengan Tuhan tu. Ya. Rasa, ilmu dipanggil ilmu rasa, zauqi. Rasa dengan Allah tu amat penting. Sebab dia suruh rasa, berikan rasa. Kasih, rasa sedap, seronok dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seperti war'in, sifat warak. Semua akan dibincang belakang. Ini semua pakaian-pakaian, hiasan-hiasan yang sangat cantik, yang hebat, yang wajib dipakai dalam diri kita mana. Ya. Satu kesana Mu'az bin Ar-Razi dia kata apa? Al-war'u war'an, az-zahir wal batin. Az-zahir alla tataharraka illa lillah, wal batin la yadkhulu qalbahu illa Allah. Warak tu ada dua, satu zahir dan batin. Zahir apa? Dia tidak bergerak, tidak berjalan, melainkan semua kerana Allah Ta'ala. Dia bekerja kerana Allah, dia makan minum kerana Allah, semua kerana Allah. Itu warak yang zahir. Yang batin apa? Alla yadkhula qalbahu illa Allah. Oh, tidak masuk dalam batin dia, melainkan menghadap terus ke hadrat Allah Ta'ala. Itu warak tinggi tuan-tuan ni. Dan segala yang syubhat, ya. Dan seperti sabar, syukur, tawakal, ni panjang perbahasan ni lah. Akan datang dibincang nanti. Dan reda, semua makam tinggi-tinggi. Pakaian-pakaian cantik hebat bagi ruhani dalaman kita ni. Dan barang yang lagi akan datang, insya-Allah Ta'ala, kata Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Dan murad dengan maksiat yang batin pula, iaitu segala yang kejahatan dan segala perangai yang jahat yang wajib dibuang, sebab ini kotor tuan, melongkang kotor dia tuan. Tak boleh masuk hadrat Tuhan ni. Misalnya seperti riak. Orang yang riak ni orang bermain-main dengan Allah Ta'ala. Ya, zahir dia menghadap tapi hati tempat lain. Ya, dia semayang zahir menghadap kiblat, menghadap Tuhan, rupanya hati kat orang. Ya, suka dipuji, suka disanjung, suka maknanya hati, suka dia ada di dalam hati orang, ya. Dan semua-semua benda kena dibersihkan. Barulah dia akan dapat mengenal Tuhan dengan sebenar-benar pengenalan, ya. Sebab benda ni semua pengacau tuan-tuan ni. Riak ni pengacau besar kita nak menghadap Tuhan. Ujub pun pengacar besar, takabur semua ni pengacau. Dihijab yang menyebabkan kita tak boleh tepat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pusing tempat lain ni. Ini semua penyakit-penyakit yang wajib dibuang maknanya. Jangan sangat kasih kepada dunia, itu semua penyakit besar. Digadai agama pada yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya. Dalam hadis sahih Nabi kata dijual agama dia kena nakkan harga dunia yang sedikit. Ghadab, hasad, ya, dan barang sebagainya seperti yang lagi akan datang insya-Allah. Ini dia punya apa tuan-tuan ni? Dia punya apa? Tajuk-tajuk dia atau mukaddimah dia. Ya, akan datang dia akan bincang lagi dah. Secara nas dengan dalil-dalil dan keterangan. Dan murad dengan taat yang zahir ialah seperti sembahyang, puasa, memberi zakat, naik haji dan barang sebagainya lah.
daripada segala taat-taat yang berbagai-bagai. Dan maksiat yang zahir seperti zina, minum arak, mencuri, merampas, membunuh orang, mengumpat orang, berdusta dan barang sebagainya. Ini semua maknanya benda-benda yang wajib kita sucikan. Sebab teras Islam ialah bersih. Ya. Al-Islam nazif, fatanazzafu, fa innahu la yadkhulul jannah illa nazif. Islam ialah agama yang bersih. Fatanazzafu, maka wajib kamu melakukan pembersihan. Fa innahu la yadkhulul jannah illa nazif. Takkan dibenar masuk ke syurga melainkan orang yang bersih. Kita nak naik rumah pun kena basuh kaki kan ni. Dapat masjid, lagi kena jaga. Ini tak pusing kita naik masjid. Nyanyi mentalwi semua tu kan dosa besar gitu. Bahkan jaga. Allah. Sebab kita nak balik, biar kalau boleh sebagaimana kita datang lah. Sebab kita ni semua pinjam kan ni, pinjaman. Kita meminjam. Bila kita pinjam barang orang, kita kena kembalikan macam asal. Barulah tuan tu tidak ada masalah dengan kita. Kita pinjam kenderaan orang, tiba-tiba kita hantar dah kemik. Pinjam tadi minyak penuh, balik minyak reserve. Dia kata inilah awalan wa akhiran. Jangan harap aku bagi pinjam lagi, dia kata kan. Tapi kalau kita pinjam berhenti basuh, kita pinjam minyak reserve, kita hantar penuh. InsyaAllah nak pinjam kali kedua boleh. Dia kata ni kereta basuh, kita pinjam kereta dia kotor, balik dah siap polis. Wah, bagus dia ni kan. Besok kita tanya, tak nak pinjam lagi ke? Dia kata. Kan, ada kita kereta basuh panggil. Ini pinjam datang cantik. Fitrah cantik. Balik masalah. Wah, ni kacau tuan ni. Sebab tu kita kena suci. Dalam ilmu tasawuf, dia nak membersihkan rohani kita. Kalau boleh macam mana dia datang cantik, begitulah makna dia balik pun cantik. Asal semua kenal Tuhan ni. Di alam zarri tu kan, sebelum kita dipasangkan dengan baju luar sangkar kita ni, semua kenal Tuhan. Alastu bi rabbikum qalu bala, semua jawab serentak. Tidakkah aku ni Tuhan kamu? Semua kata ya, kenal. Itu hakikat diri kita sebenar, rohani kita. Bila dipasangkan dengan jasad sangkar ni, Tuhan letakkan 4 ujian dia. As-syaitan, an-nafsu, ad-dunya, dan al-bi'ah, suasana keliling. Kena 4 ni kan, tumbang banyak tuan. Apa yang tinggal? Wa qalilum min ibadiyash syakur. Dah tinggal yang syukur Tuhan dah sikit, dia tinggal tuan. Satu orang waliullah kan, dia bergayut di kelambu Kaabah. Dia berdoa pelik tuan. Dia kata Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku golongan orang yang sedikit. Jadi kawan dia kata, pelik doa kau ni. Orang nak kau jangan majoriti, kau minoriti pula. Ya, dia kata, kau tak baca ke firman Tuhan, wa qalilum min ibadiyash syakur. Sedikit sangat hamba yang benar-benar syukur dengan Tuhan. Oh, kalau betul-betul lah. Maknanya, dengan sebab ujian-ujian yang Tuhan letakkan tadi, banyak manusia tertombang. Dan dia kena dengan nafsu, dia padam. Ada kena dengan syaitan, iblis, dia padam. Ada kena dengan suasana sekeliling, dia terpadam. Masya Allah. Sebab tu maknanya, jihad nafsu ni ialah jihad yang paling besar. Kita boleh tombangkan nafsu, insya-Allah dia boleh berdiri tegak menjadi ibadullah hakikatan, menjadi hamba Tuhan yang sebenar. Sebab dapat keluar daripada cengkaman ikatan nafsu ialah nikmat di antara nikmat yang paling besar. Ya, khuruju minan nafs hiya nikmatul uzma. Wa innahu hijabun bainaka wa bainallah. Dapat keluar daripada belenggu dan ikatan nafsu itu nikmat yang paling besar. Sebab dia mendinding antara kita dengan Allah Ta'ala. Taqwan ilahi midari kulli sa'adah wa tiba'u ahwa ra'su syaril ha'ilah. Takut ke Tuhan tu midar paksi segala kebajikan dunia akhirat ialah taqwallah. Sebab tu rukun dalam khutbah Jumaat ialah al-wa'iz bi taqwallah. Kalau tak baca taqwallah, tak pesan, batal khutbah, tak sah Jumaat. Tu besar ni taqwa. Kemudian wa tiba'u ahwa, mengikut akan nafsu tu syarrun ha'ilah, kejahatan yang mendinding kita, menghijab kita dengan Allah Ta'ala. Maka perjalanan ilmu tasawuf ni nak buka balik benda ni, nak cuci balik supaya kita bersih. Mudah-mudahan kita balik dalam keadaan radhiyallahu anhum wa radu an, ya, kita dapat keridaan daripada Allah Taala. Kemudian soal, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil Sayyidina Maulana Muhammadin ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana ya Allah ma sarafna min sunnatin wa sunnatin ya Allah.
Allahumma ja'alna min ahli tajallum hatta yankashif lana anwaru muraqabah wa rasyad alhamdulillah ya karim.